Okey, Assalamualaikum kelas. Hari ini saya ingin membincangkan topik yang berkaitan dengan inclusion in innovation leadership. Inclusion in innovation leadership. Okey. So, tujuan saya membuat rakaman video ni untuk ganti kelas yang kita miss dalam minggu yang saya tak dapat buat kelas kerana menghadiri kursus ataupun program perancangan strategik di Universiti Islam Melaka. Okey, so hari ini kita lihat kita cuba menyelusuri topik yang berkaitan dengan bagaimanakah elemen inclusion dalam kepimpinan inovasi, kepimpinan inovasi. So daripada kepimpinan inovasi ini, kita ingin libatkan, kita ingin penglibatan dalam semua pihak. Kita perlu memahami bahawa kepimpinan inovasi ini akan boleh melibatkan semua pihak. Secara ringkasnya adalah dengan menggunakan setiap idea daripada setiap individu. Okay. So kita sedia maklum bahawa creativity is inherent in all individuals. Maksudnya setiap daripada kita mempunyai kreativiti masing-masing. Tetapi kreativiti ini boleh tidak sama. Maksudnya boleh dilihat dalam pelbagai aspek dan dalam pelbagai tahap dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Okay. Kemudian small number of individual are responsible for a large portion of invention. Often due to their ability to unleash their creativity or being part of a supportive creative environment. Ini yang kita ada sentuh sebelum ni, bagaimana kreatif environment ini memainkan peranan yang penting, creative environment, kerana kita mungkin saya kalau pelajar masih ingat, saya pernah menyentuh tentang bagaimana setiap daripada kita perlu memahami bahawa setiap individu ataupun setiap pekerja yang datang ke tempat kerja adalah mereka yang telah termotivasi sebenarnya. Cuma peranan kita sebagai leader adalah to unleash their potential. Okay. So when hiring new people, it is beneficial to select individual with accessible and effective creativity. Okay. Ini antara perkara yang penting untuk kita memperolehi idea daripada setiap orang. Dalam proses kita proses pengambilan, proses pemilihan pekerja, amat penting untuk kita mampu menilai individu tersebut mempunyai kemampuan, mempunyai saluran, boleh mempunyai kreativiti tertentu. However, when working with an existing team, the focus should shift to utilizing and nurturing the available creativity. Okay. So in a creative organization, it is important to accommodate individual with unique personalities. Maksud accommodate ni kita perlu sebagai leader yang inovatif, kita mesti mampu untuk meraihkan kepelbagaian, keunikan. Okey. Setiap individu dia unik, ada keunikan dia tersendiri. Okay. Dan perkataan unik ini ataupun keunikan ini ataupun keistimewaan tersendiri ini sangat sinonim dengan
perancangan ataupun pengurusan strategik. Sebab kita nak lahirkan competitive advantage ataupun kelebihan dalam persaingan, kita mesti mempunyai keunikan kita tersendiri. So that's that's drive how important the uniqueness to our organisation, to make sure that when we can sustain, we can compete with other competitor, and most importantly we have a competitive advantage among other competitor, to make sure that we can of course we can succeed and win the competition. Alright. And provide active support, and provide active support. Ni yang kita perlu ada environment yang can provide the active support to overcome any difficulties that they may have, they may face. Okay. Kemudian, many inventor and researcher share common trait, including a tendency to trust only their own thinking. Ni ada isu, ada elemen psikologi yang ketua kena faham, leader kena faham. Ada kecenderungan bagi inventor ataupun researcher ni merasakan dia punya idea adalah yang paling baik dan dia hanya trust pada idea dia. Ini kita perlu urus dengan baik. Okay? This self-reliance can be practical. Kadang-kadang perangai ataupun sifat ini maybe can be a practical for develop a new knowledge and new idea, but may stem from past traumatic experiences. So kita kena urus dengan baiklah supaya ia menjadi satu elemen yang positif, dan akan melahirkan idea yang boleh diguna pakai untuk prestasi organisasi, untuk kebaikan organisasi. Right? So while questioning established truths has led to significant advancement, relying solely on individual thinking can also create isolation and hinder collaboration. Okay? Ni pun perlu kita sebagai ketua memahami, walaupun kita nak mendapatkan inclusion in our innovation leadership, ataupun kita nak dapatkan engagement, penglibatan kesemua, kita perlu mengimbangi sifat yang boleh membawa kepada isolation and mungkin mengganggu ataupun menekan sifat kolaborasi, sifat kerjasama. So trusting only one's own thinking can lead to extreme belief. Ini pun perkara yang perlu diberi perhatian. Ada kalanya kadang-kadang terlalu overconfident, terlalu percaya sangat pada satu pegangan ataupun pemikiran, and sometimes can boleh menutup perkara-perkara yang mungkin lebih baik. So to foster the creativity, it is crucial to create a diverse team. Ini antara cadangan bagaimana kita nak menggalakkan creativity. Sometimes bukanlah maksudnya bila kita ada jumpa individu yang agak overthinking ataupun overbelief dalam dia punya thinking, kita terus ban ataupun kita terus ketepikan mereka. Antara kaedah yang diberi cadangan di sini adalah we can create a diverse ataupun boleh membentuk tim yang lain untuk pelbagai background. Ini yang saya pernah cerita dalam kelas yang lain ataupun dalam kelas ini. Okay. Bila kita nak menggalakkan innovation ataupun nak menggalakkan creativity, perkara yang boleh membantu creativity ini apabila tim kita mempunyai different varied background, okay, varied experience, okay, and this thing can promote conflicting views and discussion. Conflicting bukanlah sampai ke tahap konflik yang kritikal, tetapi lebih kepada pencambahan ataupun pemikiran yang bersifat kritis.
discussion while maintaining a respectful and inclusion environment. Itu penting. So effective leadership should prevent mistreatment, harassment. So sebagai seorang ketua yang baik, yang berkesan, kita sepatutnya dapat mengawal, dapat mengelakkan sifat tidak adil, sifat memalukan ataupun mengganggu, mewujudkan suasana yang tidak selesa, and personal conflict within the group, as it is can undermine teamwork, and lead to the group dissolution. Okay, then researcher require support. Researcher require support, appreciation. Kadang-kadang appreciation tu dalam proses, sebab tu ada kalanya kita mungkin pernah dengar dalam permohonan grant penyelidikan oleh di kalangan ahli-ahli akademik, walaupun mereka tidak berjaya, tetapi selagi mana mereka menghantar permohonan itu dikira sebagai salah satu daripada KPI. Itu pun salah satu daripada appreciation ataupun penghargaan, ataupun galakan kepada mereka untuk mereka terus meneroka ataupun mencari mungkin idea-idea baru dalam penyelidikan mereka. Walaupun mereka tidak mendapat grant ataupun fund ataupun dana, tak berjaya pada tahun tu, dia akan try untuk refine ataupun memperbaiki grant ataupun proposal mereka. Okay, encouragement, but should not be placed on a pedestal or regarded as a superhuman. Elevating them excessively only exacerbates their isolation and hampers their abilities to recognize valuable contribution from others. Okay. And then a creative climate means including people of all types and background. A creative climate means including people of all types and backgrounds. Bukannya kita bersifat asabiah, bersifat ingin hanya berkumpul di kalangan kita punya background yang sama sahaja. Sebab tu kalau kita nak melihat kepelbagaian background ni, cuba kita tengok ataupun berjalan ke luar negara, contohnya di Dubai, kita akan lihat bila naik saja train, pelbagai background latar belakang individu yang naik public transport tersebut. Maknanya of course dalam organisasi yang terdapat di sana mempunyai pelbagai latar belakang. So bila pelbagai latar belakang dan pelbagai jenis manusia ataupun tim ni, dia akan membentuk ataupun lebih menggalakkan kreatif environment. Okay, so young people often struggle to have their ideas heard and respected. So bagi kita yang mungkin baru grad, kita akan masuk ke alam kerja, of course kadang-kadang kita agak sukar diberi perhatian, sebab kita mungkin orang akan beri persepsi you baru, you fresh lagi, tak tahu tentang pengalaman kerja. It's okay, as long as kita cuba untuk sentiasa saling collaborate. Requiring leaders to ensure all individuals in a group are listened to with respect and have their ideas examined. Okay, di sinilah pentingnya. Tengok bila ada sahaja suasana macam ini, kita sebenarnya sangat memerlukan seorang leader yang dapat memastikan setiap individu dalam grup tersebut dapat didengar dulu. Walaupun mungkin idea kita tidak praktikal, sebab kita bercakap bukan berdasarkan pengalaman, kita bercakap berdasarkan mungkin daripada teori ataupun apa yang kita belajar di universiti dan sebagainya. Tapi it's okay, kadang idea kita walaupun tidak berdasarkan pengalaman maybe can become more practical. So what most important is we need a leader to ensure that our team member can hear, can listen, can respect, and maybe at least try to go through and examine our idea. Itu yang penting. And then gender and ethnic minority group face a similar challenges. Ni quite common dalam mana-mana negara. Kadang-kadang kita akan nampak perkara ini berlaku.
Kalau dalam di Malaysia, kita ambil contoh golongan populasi majoriti, contohnya golongan Bumiputera mungkin menjadi populasi minoriti di organisasi industri. Bagi organisasi kerajaan mungkin dia menjadi majority. So both situation is different. So kita boleh lihat cabaran bagi kedua-dua belah grup ini dalam memberi sumbangan dalam kreativiti. So experiences in education can vary significantly, of course, and with some individual feeling like outsider and unwelcome leading to potential dropout. Ini perkara yang perlu diberi perhatian oleh innovation leadership. Female students studying science or technology may encounter additional difficulties and biases. Ini mungkin tidak terlalu obvious di kebanyakan tempat, tapi dalam setengah bidang, contohnya dalam bidang oil and gas yang memerlukan mereka turun di lapangan seperti di pelantar minyak yang kebanyakannya di monopoli ataupun dikuasai, bukanlah di monopoli bidang tersebut memang kebanyakannya memerlukan orang-orang lelaki yang lebih kuat tenaga fizikal untuk menjalankan operasi di sana. So di sini perlu ada leader yang inovatif untuk balance the situation yang seems like maybe biased to female students. So under representation of women in certain field like research and development in materials can create obstacle and make their professional life challenging. Okay. So ini antara perkara yang penting perlu diberi perhatian. So addressing and stopping abusive treatment including sexual harassment is crucial for creating a safe environment and where creativity can thrive. So leaders must prioritize listening with respect. Okay, again tengok sebagai leaders kita kena promote the respect for other people regardless of their background, other people's ideas regardless of their background. Okay, so to make sure that we can be treated fairly. Okay, so listening with respect to complain of harassment and take prompt action. Ni penting. Kadang-kadang ketua pun sama bersepakat bersubahat pun payah. Ni akan menyebabkan berlakunya mistreatment tadi. So self-reflection is essential as our treatment of others is influenced by our upbringing and cultural context. So despite striving to treat everyone equally, subconscious biases can still affect our behavior. Ini perkara yang perlu diberi perhatian kita sebagai leader. Awareness, active listening, apologizing when necessary, and continuous learning are important step individual can take to combat biases and create a more inclusive environment. So, in short, kita kena faham bahawa untuk membentuk inclusive environment ni ataupun environment yang menyatu padukan semua pihak, kita perlu leader yang inovatif. Inovatif means we refer here ataupun kita rujuk sekarang ni leader yang inovatif ini adalah leader yang mampu membentuk satu suasana yang tidak bias dan pelbagai perkara lah yang kita dah sentuh tadi. Why a group with heterogeneous background more creative? Okay. So group that have a diverse background, okay, ni maksudnya heterogeneous ni kita refer kepada kepelbagaian lah background seperti knowledge dan pengalaman dan sebagainya. Which ada foster more creative climate compared to homogeneous teams. Homogeneous ni maknanya sama lah. So heterogeneous ni berbeza sedikit latar belakang. So collaboration with external research and development resources such as universities and institutes is strongly linked to industrial performance and increasing the diversity of their source enhanced performance.
Sebab tu dalam universiti pun digalakkan untuk para penyelidik ataupun para ahli akademik ni untuk bekerjasama dengan industri player supaya mereka dapat membentuk satu dapatan yang lebih inklusif. And then diversity across various aspects including gender, ethnicity, education, skill and equipment is crucial for innovation success. Okay, and should be maintained on all fronts. Patutnya dia menjadi perkara yang utama lah dalam semua aspek diversity ni. Okay, successful cooperation can occur between individual with contrasting personalities and strength as demonstrated by partnership between visionary engineer Batza von Platen and skill engineer with Karl Munsters. Ini yang saya ambil daripada buku yang kita rujuk lah, who invented the first condensation fridge and made numerous other important discoveries together. Okay? So bila ada tim yang pelbagai ni, dia membentuk kreativiti yang akhirnya melahirkan invention, okay? Invention and innovation, okay? So notable scientific breakthrough like the discovery of the structure of DNA by Watson and Crick and the proposal for nuclear fission by Lise Meitner, okay, highlight the significance of collaborative efforts between individuals with diverse expertise. So kita tengok latar belakang saintis mungkin digabungkan dengan latar belakang teknologis, so dia akan melahirkan satu hasil yang lebih menarik lah, so akan melahirkan satu scientific breakthrough, okay. Kemudian kita lihat pula peranan budaya, peranan budaya dalam membentuk inklusif environment, inklusif innovation ni, okay. Exceptional leaders like Carl Zeiss create environment where creativity can flourish, leading to numerous discoveries and invention within a field. Sebab culture factors ni sangat penting. Leadership style also can either encourage or hinder unconventional ideas and groundbreaking research, as exemplified by Susumu Tonegawa's experience in Japan. And then the success of innovation in a country may vary across different domains. So berbeza negara kadang membentuk ni negara ni, bila kita bincang negara, sebab menurut Hofstede kajian tentang culture ni yang dipelopori yang dalam kajian moden berkaitan dengan culture ni yang dipelopori oleh Hofstede dimulai dengan budaya dalam sesebuah negara. So that's why dia relate kat sini. So merely investing a significant amount of money in research and development is not sufficient. There must be an exception and support for good idea to thrive. Okay? Tidak hanya cukup dengan allocation of fund money, tapi perlu ada budaya yang very significant to promote or to encourage the innovation. So in rigid authoritarian system, and psychological safety and uncertainty can impede the exploration of new theoretical advances, okay, even if invention are culturally accepted. Okay. Selain daripada tu, kita tengok budaya ni dilihat juga dari segi sistem negara tersebut. Kalau terlalu authoritarian ataupun terlalu diktator, maka akan boleh menyebabkan boleh juga menyebabkan invention ataupun discoveries tu akan terbantut. So shifting strategies and promoting collaboration with guest researcher from other countries can help influence cultural change. Ni pun perkara yang boleh difikirkan sekiranya perlu. Kadang-kadang kita perlu collaborate, bukan dalam negara kita sahaja, malah kita boleh collaborate dengan negara luar punya penyelidik ataupun innovator. Creativity also need to cross organizational boundaries. That means
Collaboration with suppliers, customers and external network is essential for a creative development team. Leveraging the knowledge and development, okay, maknanya kita manfaatkan pengetahuan dan pembangunan from others, daripada pihak-pihak luar organisasi, kadang-kadang akan menggalakkan, accelerate the development process, and sometimes can bring a valuable insight from different perspective. Ini yang kita sebut tentang kepelbagaian tadi, bukan sahaja dalam negara, dalam organisasi, malah di luar organisasi akan menggalakkan, okay, different valuable insight ataupun pemikiran-pemikiran, idea-idea yang lebih baik. So involving customer in development process is crucial for defining product requirements and understanding how the product will function in real world use. Sebab tu dalam salah satu artikel yang ataupun sumber yang saya dengar dan saya baca berkaitan dengan proses inovasi yang dicontohi oleh Steve Jobs dalam proses dia membina Apple punya produk sebelum ni. Dia cuba belajar philosophy of quality ataupun philosophy of product quality daripada Jepun, dengan melihat bagaimanakah Jepun memberi pengiktirafan ataupun menilai sesuatu produk itu berkualiti ataupun tidak. Okay. Perkara yang paling penting bagi organisasi di Jepun pada waktu tu yang diambil yang positifnya adalah perkara yang merujuk kepada fungsi sesuatu barang tersebut boleh diterima pakai dan sangat berguna kepada end user. So itu akan menilai sesuatu barang itu akan berkualiti ataupun tidak. Ini yang kita sebut tentang how that product will function in real world use. So the customer feedback ni sangat penting. Before we go for invent ataupun try to build something, maybe what we call as quality product, we have to get customer feedback first. Input from customers very crucial to define our product requirement here. You can see kan, maksudnya kita nak produk yang berkualiti, kita kena betul-betul sungguh-sungguh dapatkan feedback dan apa requirement yang penting untuk suatu produk itu dapat diterima pakai, dan perkara tersebut diperolehi daripada respon customer. Okay. So research process also benefit from collaboration and networking. Ni pun samalah, ni biasa. So researcher build open existing knowledge by studying previous research and applying it to specific problem. So research network and scientific conference facilitate information exchange and collaboration, ensuring that research addresses the need and problem of various stakeholders including industries, healthcare, public management and the general public. Okay. So ini adalah kekuatan ataupun kepentingan kolaborasi dan juga jaringan-jaringan yang boleh diperolehi daripada pelbagai latar belakang pengkaji, okay, dan juga boleh dibina melalui mungkin pertemuan-pertemuan dalam persidangan, conference, dan juga mungkin medan-medan dalam pertukaran maklumat. Okay. Alright, and then competition pun kadang-kadang boleh digunakan. Ni kita kadang-kadang kita dapat lihat ada beberapa pengiktirafan dalam pertandingan-pertandingan sehingga diberikan gold medal, bronze medal kan, untuk mana-mana pertandingan inovasi kan. So competition does not automatically lead to development. So companies under fierce competition may lack the resource needed for innovation and development as their effort focus primarily on price reduction. Okay, so dia tidaklah memberi kesan secara langsung, dia akan memberi kesan secara tidak langsung. So fierce competition within a development group can hinder creativity and innovation. Walau bagaimanapun, setiap organisasi perlu faham bahawa competition ni tidak boleh, tidak kita kena terlibat.
Jadi kalau kita terlalu takut dalam persaingan, dalam memasuki pertandingan dan sebagainya, dia akan memberi kesan dari segi kurangnya kreativiti dan innovation dalam organisasi. So perlu ada budaya tersebut. And then knowledge sharing and collaboration are crucial. Ini again for I think quite similar point from the previous slide, so we don't have to elaborate more about this. Okay, hoarding knowledge and only sharing it selectively to appear knowledgeable undermine teamwork and hampers progress, and then so on. So failure in an inherent part of development process. Ini pun akan berlaku apabila kita terlalu takut sangat tentang persaingan ataupun pertandingan tadi. Cooperation with other industry is essential for ini kalau kita lihat ada setengah produk perlu ada kerjasama dengan industri yang berbeza. Contohnya kalau kita lihat di sinilah ni tajuk yang ada yang contoh di sini. Contohnya kita lihat chemical companies perlu ada kerjasama dengan company yang membuat tape casting, ataupun sekarang ni kalau kita lihat yang paling mudah untuk kita faham, pembinaan kereta bidang automobil dalam contohnya Tesla. Tesla sangat-sangat terkenal dengan pengeluaran kereta elektrik. So dia perlu bekerjasama dengan baik, dengan rapat dengan industri dalam pembuatan tenaga yang berasaskan bateri. So kerjasama tersebut akan melahirkan satu produk yang very innovative. Kemudian successful development project of renowned institution like Bell Lab have rely on close cooperation with external industries. Okay. So collaboration help expedite the development process by leveraging the expertise and resource of different sector. So similar like the previous point, Bell Labs ni. Okay. Kalau kita refer kepada 5 forces of Porter, boleh search ataupun boleh cari dalam YouTube, dalam Google. 5 forces of Porter. Porter ni adalah Profesor Michael Porter from Harvard Business School. So dia ada memberi satu framework berkaitan dengan bagaimana kita ingin membina uniqueness ataupun membuat perancangan strategik dalam organisasi. Antara perkara yang dia highlight dalam 5 forces Porter framework tersebut adalah mengenal pasti external forces ataupun apakah faktor luaran yang akan membentuk keunikan ataupun membentuk strategi kita. Okay. So sama juga external forces ni akan memberi kesan juga secara langsung kepada innovation dalam sebuah organisasi. Kita lihat di sini public-private cooperation drive a new development by aligning customer needs and industry capabilities. Close collaboration with a single company can speed up progress and overcome challenges. Okay. And then public funding for industry research support industry advancement, and then collaboration between industry and industry pun akan menyebabkan knowledge transfer. Okay. Kemudian Ericsson ni company yang very famous lah dulu tentang telefon kan. So success highlight the importance of strategic partnership and public funding in driving innovation. Ni contoh lah case study dalam kerjasama antara dalaman dan external forces. Okay. And then kadang-kadang kita menjadikan contohnya bagi setengah universiti, terutama yang dah well established universiti, dia akan masuk competition also serve as a purpose. Dia menjadikan sebagai satu daripada target tujuan dia. Kerana dalam penarafan contohnya universiti kita ada point untuk mereka yang menang untuk penarafan menaikkan taraf universiti dalam mana-mana competition yang national or international recognized organized body.
Contohnya kalau misalnya kata badan profesional engineer yang menganjurkan pertandingan tersebut, ataupun badan profesional arkitek yang menganjurkan pertandingan tersebut. So engineer yang menang ataupun arkitek yang menang tersebut adalah daripada universiti A. So universiti akan dapat dia point yang tertentu, yang akan menjadikan ranking universiti tersebut akan naik. So competition also can serve as a purpose for organisation. Okay, so that's all for topic that I want to discuss, the inclusion in innovation leadership. Okay, so saya rasa setakat tu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.